Oh, boleh ni tinggi akan ni. Okay. Alright everyone, Miss harap korang buat Boleh dengar suara Miss tak? Okay. Miss ngajar kuliah sini je tau. Tak adanya aku nak buka projektor tu. Okay, calculate the heat transfer. Okay, dia minta kita calculate apa? Heat transfer. So, bila heat transfer, dia minta apa? Very good. In 24 hours. Through a 2.4 meter square metal sheet. 2.4 meter square ni adalah dia punya area. Thickness 1 cm ni adalah X. Very good. When the temperature difference between the surface is 0.5 degrees Celsius. So, dia punya temperature in difference adalah 0.5 degree Celsius. And remember, untuk temperature difference, dia ada negatif. Kenapa dia ada negatif? Okay, ni T1 dia, ni T2 dia. Kenapa dia ada negatif? Very good, sebab kita tahu temperature difference is T2 minus T1 ataupun final temperature tolak initial temperature. Tapi korang kena faham satu benda tau. Sebab kenapa dia negatif adalah T1 is bigger than T2. Ini konsep yang penting. That's why dia adalah negatif. Okay. Next, lepas tu dia cakap, given the thermal conductivity coefficient of the metal is 16 watt per meter per Kelvin. Okay, nak cari rate heat transfer, kita pakai formula apa? Equals to? Pandai. Okay, tetapi disebabkan kita cuma nak cari heat transfer, what I'm going to do, Miss akan darab dt dengan equation dekat atas ini. So, Miss akan cari Q. So, Q equals to negative Ka dt over dx darab dengan dt. So, thermal conductivity kita adalah 16, area kita adalah 2.4 dt dx. Temperature difference kita berapa? Negatif 0.5. Thickness, X kita 1. Tukar pergi meter. And time taken dia berapa? Ni ada negatif dah kat sini? Okay, time taken dia berapa? Oh, kenapa macam blur? Boleh lah. Very good. Korang kena 24 jam. Kena darab dengan berapa? Very good. So, you all akan dapat heat transfer 1.66 times 10 to power of 8 joule. Dapat tak? Okay. Kalau dapat, bisa tengok sikit. Siapa yang tahu? Ni sakit baru aku dan di sheet ni ada lagi tahu betul. So kita so itu tu ada. Tapi tu kan pembukaan tu lebih dekat kalau boleh sure. Okay? Okay. Okay, baik. Okay. Okay. Kita tahu. Kita stay sama-sama. Miss Free, petang ni. Okay, alright, let's continue. Example 4. Alright, ni soalan pasir tau Miss ambil.
a 0.2 times 0.2 glass window. Has a thickness of 5 mm. So glass window ni, dia macam adalah ketebalan dia. Ketebalan dia adalah 5 mm. Calculate the rate of heat transfer through the window. Rate of heat transfer. Dia minta apa? dQ dt. Through the window if the temperature difference is 35 degrees Celsius. So untuk ini korang dah kena faham. Initial temperature is greater than final temperature. So the coefficient of thermal conductivity of glass is 0.63 watt per meter per Kelvin. 600 negative Ka dt over dx. K kita berapa? 0.63. Area kita adalah 0.2 darab 0.2. Temperature difference adalah negative 35. Dan thickness kita adalah 5 times 10 to power of negative 3. So awak akan dapat 176.4 watt. Okay, boleh? So kalau korang still confused, you still can watch the recording. Adi okey tak Adi? Tak nampak ke? Yang online okey? Guys, korang okey tak? Sekejap ya, Miss tanya. Korang okey? Okay, Miss. Rashan, you okey Rashan? Fira okey? Okay, Miss. Okay Miss, alright. Mantap. Okay, Miss. Okay, kita tengok tutur. Okay, Miss tak nak marah. Miss tanya jujur ya. Siapa tak buat tutur? Tak try langsung. Tak apa, jangan malu dengan Miss, dia angkat tangan. Okay. Siapa buat tapi macam tak dapat? Okay, Miss tahu soalan ni susah. I have to admit, the question is hard. At least you tried. Betul tak? Betul. Okay, bagus. Oh, Miss pening betul hari ni. Okay, everyone. Miss minta maaf, Miss marah. I cannot. Miss tak boleh marah. Kalau Miss marah, Miss nanti sakit kepala. Okay, Yoel dah biasa ayat Miss Okay, kita buat tutorial now. Panas gila aircon dia. Tak ada aircon dia. Korang tak ada aircon belakang. Okay, give me 1 minute. Ay, so mampus. Okay, let's start. A 5 mm thick copper plate. Okay, a 5 mm thick copper plate is filled. Okay, is filled to a 10 mm aluminium plate. So imagine this is your plate. So sini akan jadi copper plate and sini akan jadi aluminium plate. So the thickness of the copper plate is 5 mm. And the thickness of the aluminium plate is 10 mm. And both of the plate will have the same cross-sectional area, which is 1 meter squared. So area of copper and also area of aluminium is 1 meter squared. Lepas tu dia kata pula the outside face, okay, outside face maksud dia ni lah outside face dia. Okay, the outside face of the copper plate is 100 degrees Celsius. Jadi Miss tulis macam ni temperature of copper is 100 degree Celsius. While the outside face of the aluminium plate is 80 degree Celsius. Okay, lepas itu, yang ni je maklumat yang dia kasih. Lepas tu dia kasihlah maklumat ni. Thermal conductivity for copper and also thermal conductivity for aluminium.
Lepas tu dia cakap find the temperature at the copper aluminium interface. Dekat mana copper aluminium interface? Anyone? Tengah-tengah, betul. Dekat tengah-tengah ni. So dekat tengah-tengah ni dia adalah temperature of copper aluminium interface. So dekat sini Miss akan label sebagai T sahaja. Tak tahu nak label apa, label T. Boleh ke? Setakat ni soalan faham? Okay, good. Now we are going to find the temperature at the copper aluminium interface. Sekarang Miss nak tanya, dia main dengan satu material ke dua material? Dua. Area dia sama atau tidak? Jadi rate of heat flow dia akan sama atau tidak? Rate of heat flow dia akan sama atau tidak? Sama. So maksudnya rate of heat flow for copper akan sama dengan rate of heat flow untuk aluminium. Okay, lepas tu kita buka lah equation dia. Kita tahu negative K copper. Okay, ni tulis dulu Okay, Miss nak tanya, sekarang area dia sama, boleh tak Miss nak cancel je? Potong kiri kanan. Okay, kita jangan buang masa, kita buang potong terus. Potong, negatif pun potong. Okay, kita substitute je lah sebab dia minta apa? Dia minta kita cari temperature dekat sini. So, kalau Miss buka equation ni, okay, temperature of copper, yang mana satu final dia? Okay, copper ni, korang fokus ni je. Yang mana final temperature dia? T, very good. Initial temperature dia? Yes, temperature of copper and thickness of copper. Okay, sama juga. K, dia je. Thermal conductivity. Okay, Miss nak tanya. Sekarang ini aluminium. Miss tukar warna hijau. Tak nak hijau orange. Okay, ni aluminium. Yang mana satu final temperature dia? 80. So dekat sini adalah temperature of aluminium. Final initial dia T. Okay, boleh? Habis masuk recording. Okay, Miss nak tanya, siapa tak faham kenapa temperature dia macam ni? Jujur dengan Miss. Miss boleh ajar 10 kali sampai korang faham. Angkat tangan. Okay, ada orang angkat tangan dekat Google ni. Aduh, Miss rasa Miss kena join pakai phone lah. Kejap. Kenapa? Okay, Rani. Okay, WA. Okay, Miss ulang balik. Okay, Poli pun sama. Okay, cerita dia begini sahaja. Okay, kalau awak tengok, awak kena faham satu benda. So, when temperature flow, for example lah, ini copper. So, temperature dia akan flow from the hotter region to the cooler region. So sekarang dia punya initial dekat sini. So heat akan flow sebegini. Okay, your heat akan flow macam ini. So macam cerita copper ni, so dia akan flow from 100 degrees Celsius to this temperature T yang kita nak cari. Sebab itu hanya untuk dia punya bahan, material dia sahaja which is copper. Okay, and then kalau untuk yang aluminium, maksudnya kita akan tengok untuk aluminium je lah. So kalau untuk aluminium, maksudnya dia akan flow from this temperature to aluminium. To the final one lah. So dia akan flow sebegini. So sebab itu kita tahu kalau changes in temperature, dia adalah T2 minus T1. Jadi untuk case ini, dia adalah final minus initial. So untuk case ini, dia akan jadi sini T copper and then this is the joint temperature copper aluminium. So kat sini dia akan jadi untuk copper adalah T minus T copper. Whereas for aluminium dia akan jadi T aluminium minus temperature. This T copper aluminium interface. Okay, boleh faham? Okay, girls kat belakang, okay? Okay, lepas tu masukkan je lah value. Okay, value K berapa Okay, mesti tengok value kat sini lah. Berapa? 400 400. And then T minus 100. And then remember, awak kena tukar pergi SI unit. Millimeter, dia punya thickness kan adalah 5 mm kan.
wajib tukar pergi SI unit. And then dekat sini adalah 200 and temperature of aluminium adalah 80 tolak dengan T. Thickness dia pun kena tukar pergi meter. Dan awak buatlah equation awak sendiri, awak akan dapat 96 degrees Celsius. Okay, boleh? Okay, Miss nak tanya, siapa tak boleh buat matematik ni? Yang nak rearrange equation ni. Nak Miss ajar ke? Oh, nak Miss ajar bagi tahu? Boleh? Dia ni, siap. Okay, kalau yang tak pasti, Miss tulis kat tepi ni So what you gonna do now, awak darab je 400 tu dengan T, awak akan dapat 400 T minus okay lah, korang buat lah nanti. Kalau tak ada T, siapa tak reti buat matematik nanti, tanya Miss bagi. Boleh ke? Okay, mantap. Okay, Miss bagi masa untuk korang tengok, lepas tu kita sambung. Amsyah okay ke Amsyah? Amsyah okay? Ha? Oh ya, kenapa nak keluar? Girls kat belakang okay ke? Geng H1T5 lah korang. H1T5 okay. Saya nak tanya. Saya buat terbalik ke dapat buka? Saya buat terbalik. Konsep salah lah tapi disebabkan objektif. Dia selaki sikit lah. Kalau subjektif punya soalan nak tahu konsep salah ni. Okay, boleh? Tapi setiap Dia memang kena dapat balik. Okay, may I proceed? Yes, okay, without wasting time, let's proceed. Okay, the next question, dia minta apa? Dia minta rate of heat flow through the cross-sectional area. If the heat flow is steady and no energy is lost to the surrounding. So maksudnya kita memang dah tahu dia adalah rate of heat flow dia adalah sama. Jadi awak boleh pilih je salah satu. dQ over dt. Okay, Miss pilih untuk copper punya equals to negative copper. Negative thermal conductivity of copper darab dengan area of copper darab dengan temperature difference of copper over thickness of copper. So kita tahu thermal conductivity untuk copper adalah 400. And then area dia adalah 1 and temperature difference. Kita dah tahu T kita. T kita adalah 96. And kita tahu temperature of copper kita adalah 100. And thickness dia adalah 5 times 10 to power of negative 3. So awak tekanlah kalkulator awak akan dapat 3.2 times 10 to power of 5 joule per second. Ataupun unit dia lagi satu adalah very good board. Miss dengar je. Okay, boleh? So dia Miss terpaksa buat Google Meet supaya untuk kawan-kawan korang yang online juga tahu.
lagi? Okay. Kita sambung nombor 2. Okay, online okay ke? Kejap Miss nak usahakan korang online pula. Okay, Sira okay Sira? Andi okay Andi? Okay, Miss. Alright. Aiman Hakimi, awak okay tak Aiman? Aiman? Tak okay, kenapa tak okay Andi? Ani Abkori okay, internet tak stabil. Tak apa awak nak jumpa Miss Dandi. Ani okay Ani? Okay Miss, okay. Ainatul Hidayah okay? Sanggari okay? Okay, Miss. Okay, alright. Okay, kalau okay kita continue. Okay, ada kawan suruh show, kita show. Okay, now the rate of heat conduction is 80 kilojoule per hour. Maksudnya dia punya dQ dt adalah 80 kilojoule per hour. So, kilojoule per hour, apa yang kita kena tukar? Tukar dia jadi apa? Yes, very good. Tukar dia joule per second. So, dQ dt awak nak tukar kilojoule kepada joule, awak darab dengan? Very good. Lepas tu kalau nak tukar hour to second? Very good, mantap. Lepas itu awak akan dapat berapa? Very good, 22.22 joule per second. Okay, lepas tu dia cakap with an area of 14 cm square. Tukar dulu kepada meter square. So, 14 nak tukar centimeter to meter darab dengan berapa? Okay, dan nampak tak dia ada square? Nampak tak dia ada square? Jadi awak kena squarekan dia ini. Jadi awak akan dapat, tak nampak pula. Okay, nampak? Okay, Miss Ulang. Kacau lah, Miss nak hilangkan dia ni. Biarlah. Mas. Okay, so kita tahu tukar centimeter to meter adalah darab dengan negatif 2. Lepas itu dia adalah cm squared. Jadi kita kena squarekan dia. Sebab itu awak akan dapat 14 times 10 to power of negative 4 meter squared. So Miss kena ajar sebab ada orang still tak reti nak tukar cm squared kepada meter squared lagi. Lepas itu dia cakap temperature gradient across the wall is 15 degrees Celsius per meter. So temperature gradient adalah dt over ds. Calculate the thermal conductivity of the wall. Dia minta K berapa. Jadi awak pakai je formula ni. dQ dt equals to negative Ka dt over ds. So dQ dt kita dah tahu adalah 22.22. Sebab Miss dah cari kat sini kan. Tengok ni Miss dah cari kat sini. And then K kita nak cari area. Area pun kita dah tukar unit. And then temperature gradient adalah 15. So korang tekan calculator. Oh, temperature gradient dia ada negatif tau ni. So tekan calculator, korang akan dapat 1058.1 watt per meter per degree Celsius. Ni senang kan? Okay, ni senang. Ni sangat senang. 2B pening. 2B pening ke? Pening. Okay. Shereen, okay? Shanti, are you okay? Kalai, okay? Yusra, okay? Sebelah Yusra siapa? Hana, sorry. Hana, okay? Okay, boleh Miss proceed? Alright. Proceed dengan apa? B, alright, okay. Soalan ni ke kurang pening? Ada yang dapat tak? Jujur Miss, ada yang dapat? Ku dapat ku? Dapat? Tak? So? Tak? Lu? Okay, yang lain? Amsyah dapat? Syafiq?
Alif dapat tak Alif? Girls kat belakang dapat tak? Okay, Miss ajar Okay, Miss nak korang fokus soalan ni. An electric bulb. Okay, Miss lukis bulb dulu Bulb warna apa? Orange. Okay, boleh lah. Okay, ni an electric bulb. Rated at 80 watt, 240 volt. Okay, 80 watt. Maksud dia, bulb ni punya power adalah 80 watt. Okay, and dia akan ada voltage 240 volt. Okay, jangan kacau. Ni maklumat untuk bulb ni. Biarkan dia. Lepas itu, dekat dalam bulb ini, dia akan ada heating filament. Okay, heating filament ni Miss nak draw warna apa? Okay, biru lah. Okay, ini adalah heating filament dia. Okay, and then dekat each end of the filament is connected to a supporting wire. Okay, ini filament tau ini. Ini filament. Lepas tu ini adalah wire dia. Okay, korang anggap ni adalah wire dia. So wire ini diameter, okay, Miss besarkan Miss besarkan wire ni So wire ini dia akan ada diameter sebanyak 1 mm. And length of the wire is 4 cm. Okay, boleh? Danish, Zahir. Okay, lepas itu dia cakap when the bulb is switched on and functioning at the given rating, the filament temperature is 1000 degrees Celsius. Maksudnya filament ni punya temperature adalah 1000 degree Celsius. And dia cakap the temperature at the other end of each supporting wire. Nampak tak supporting wire ni ada berapa? 1 ke 2? 2. Adalah 60 degree Celsius. Lepas itu dia cakap estimate the ratio of power loss due to the thermal conduction of heat away from the filament along the supporting wire to the power supplied to the filament. So maksudnya dia minta kita cari ratio apa tau? Alah, ayat dia panjang sangat. Power loss to power supply. Itu je. So power supply ini adalah 80 watt. Ini adalah power supply. So apa yang kita nak cari sekarang adalah power loss. Macam mana Miss nak cari power loss? Power sama dengan apa? Power sama dengan apa? Power sama dengan energy over time, betul tak? So kalau dalam chapter ni, apa energy kita pakai? Heat over time. So literally kita nak cari heat flow. Sebab rate of heat flow. Sebab rate of heat flow sama dengan power. Okay, boleh? Dapat tak konsep? Okay, so carilah rate of heat flow. So dQ dt equals to negative Ka dt over dx. So dia dah bagi tahu dah wire tu punya thermal conductivity adalah 59. Area dia. Area of wire. Macam mana kita nak cari? Apa formula area of wire Pi r square. Very good. Pi r square. Sekarang kita ada diameter tau. So Miss akan cari dulu radius. Radius adalah diameter over 2. Jadi 1/2 dapatlah 0.5 millimeter. So Miss akan carilah pi darab dengan radius. Radius adalah 0.5. Miss tukar pergi meter. And then Miss akan squarekan dia. So ini adalah area awak. Sekarang kita cari temperature difference. So temperature difference, apa tolak dengan apa? 1000 tolak 60 ke 60 tolak 1000? 60 tolak 1000. Mantap. And length dia berapa? 4 cm. Tekan kalkulator. Korang akan dapat berapa? Mantap, betul. 1.09 watt. Tetapi ini untuk satu wire ke dua wire? Satu. Jadi kita nak untuk berapa wire? Okay, jadi kita kena buat apa? Okay. Ni sama sini boleh? So
For 2 wires, dia akan jadi 1.09 darab dengan 2 di mana awak akan dapat 2.18 watt. So inilah power loss awak. Okay, this is your power loss. Jadi ratio dia, Miss dah tulis formula dekat sini kan? Jadi ratio dia akan sama dengan 2.18 bahagi dengan 80. Jadi awak akan dapat ratio awak 0.027. Ratio ada unit atau tiada? Okay, mantap. Miss bagi masa untuk korang tengok. Ini okey tak Daniel? Nak balik ke? Nak balik, boleh. Orang pasti tak okey je tu. Dah ke? Miss wonder, korang saling cepat ke lambat? Oh, okey, budak-budak online okey ke? Yes, Daniel. Area of wire. Kita ambil ni, kalau wire, korang kena faham tau. Kini wire, betul tak? So, kita akan ambil area, macam area of circle ni. So, dia adalah ini, dimension ini. Kita akan ambil yang ini. So, ini adalah pi r squared. Area of circle je balik kita ambil. Sebab kalau area, kita akan ambil area ini je. Ni. So, area yang ini je. So, sebab tu dia adalah pi r squared. Awak ambil apa yang 1/4 something tu ke? Sama je. Boleh. Tak ada masalah pun. Kalau Miss pakai pi r squared je area of wire. Ingat bila-bila semester 2 banyak area of wire kita nak cari. Dah ke? Kejap Miss nak ambil gambar first lecture. Jangan risau Miss. Tak post tak nampak pun korang. Ni nak hantar kat parents Miss je. Nanti kita ambil elok Sekejap Miss ambil elok. Okay, may I proceed? Okay, number 3. Okay, 2 well insulated rods A and B are joined. So ini soalan lebih kurang nombor 1 je balik guys. Okay, as shown in the figure 3. The rods are in steady state. Okay, in steady state and have same cross-sectional area. So maksudnya area of rod A sama juga dengan area of rod B. So the rod are in steady state and then the thermal conductivity of rod A is twice that rod B. 2 kali ganda daripada thermal conductivity of rod B. Okay, then determine the temperature at the joint. Okay, so the joint the temperature tu dekat mana Kat tengah ni juga. So Miss label T juga, boleh ke? So kita tahu. So bila dia steady state and dia joint, maksudnya rate of heat flow dia adalah sama. So dQ dt untuk material A sama juga dengan dQ dt untuk material B. And then korang tulislah formula tu balik. Negatif KA darab AA dTA dx A sama juga dengan negatif KB AB dTB dengan dSB. Okay, from there dah boleh settle ke tak yang ni? Ini nombor berapa? 3. Okay. Sekarang kita buka dulu. Kita tahu KA adalah 2 kali ganda daripada KB. So masukkan je lah. So 2KB AA dTA dXA and then negative KB AB. Miss nak buka ni juga. Miss tunjuk satu-satu korang. Tapi kalau korang nak buat laju-laju boleh je tau. So kat sini akan jadi temperature A, sini Miss buat temperature B. So untuk kes ini dia adalah
T tolak dengan temperature A over Miss buat XA dululah, nanti Miss substitute. And then akan dapat negative KB AB, and then dekat sini akan jadi temperature B tolak dengan T over XB. Okay, apa yang Miss boleh potong kiri kanan? Area boleh, selain area? Negatif. Lagi satu? KB. So Miss akan tinggal dengan 2 T minus TA over XA equals to TB minus T over XB. So what we gonna do now is kita nak cari T. TA kita dah tahu 160 degrees Celsius, and then SA adalah 25 cm. So Miss kecilkan kejap mana apa? Okay, so 25 times 10 to power of negative 2 equals to TB kita adalah 50 tolak dengan T, dan X adalah 55 times 10 to power of negative 2. Rearrange the equation dan korang tekanlah calculator, korang akan dapat T korang 139.6 degree Celsius. So kalau siapa tak reti nak rearrange this equation, bagi tahu kat Miss. Miss akan ajar. Boleh? Fahmi dapat Fahmi? Dapat? Okay, good. Amir dapat? Amir. Nabil, Nabil dapat Nabil. Hidayat, okay? Girls, Miss tak boleh ingat nama. Usul lah. Miss, Ya saya. for the TB minus T, is it because the heat flows from left to right? Yes, correct. Because for material B, right, heat flow from here. So heat flow from here to here. That's why it is 50 minus T. Okay, do I answer your question? I think poly ke? Miss jawab soalan awak ke? So for material A, it's from the left to right, and then from material B, it's from the right to the left. From right to left? No. If you look here, right? Kejap, Miss, I show you. So how the heat flow? Okay, now we focus on material A first, okay? So for material A, the heat flow from here to here. Okay, because they only flow untuk material A. So this one will become the initial temperature and here will become the final temperature. Whereas for material B, the heat will flow from here to here. Okay, so when the heat flow from here to here, here will become the initial temperature and here will become the final temperature. Boleh nampak ke? Yeah. Is it because the other side the temperature is higher, Miss? Yes, correct. Yes, correct. Okay. It always must flow from the higher temperature to the lower temperature, correct? Okay. If you look here, the temperature at the joint here is 139.6 degree, whereas here is 50 degree. Okay. Thank you, Miss. Alright, no problem. Okay, guys, may I proceed? Okay, sorry. Okay. Alright, now sekarang, okay, ini korang tak payah sketch lah untuk kali ni. So objektif kan? Sketch a level graph of temperature against distance of the heat conduction through the rods. Okay, so Miss tak nak sketch. Miss akan zoom je untuk korang. So, dia adalah two material. Korang kena ingat, bila two material, maksudnya awak akan ada graph sebegini. First of all, kita akan tulis paksi dulu, temperature against distance. So, temperature degree Celsius against distance. So, first of all, apa yang Miss nak korang buat? Korang label dulu korang punya distance. So, untuk A, material A adalah 25 cm. Manakala untuk material B, awak kena tambah 25 dengan 55. Di mana awak akan dapat 80. Maksudnya, jarak dekat sini adalah 55 cm. Okay, boleh? Dan lepas itu Miss nak korang label suhu dia dulu. So suhu dia kita start dengan 160 degree Celsius dekat sini. So korang label suhu dia. And then suhu dekat joint dia ni adalah berapa?
139.6 degree Celsius. So korang label pula suhu dekat sini. And then the final one adalah 50. Dan kita tahu heat flow untuk material A adalah 160 ke 139.6 degree. Sebab itu awak punya graf adalah macam ini. Ini adalah untuk material A, wajib label A untuk membezakan material dia. Manakala untuk material B, kita tahu heat flow from 139.6 degree Celsius to 50 degree Celsius. So graf korang yang korang akan dapat adalah graf sebegini sahaja. And graf lukis pakai apa? Ni seorang je boleh pakai pen. Tapi disebabkan objektif, tak tahu lah. Korang better ada pensel 2B Biasa Miss kena beli kat korang kot ni. Nanti Miss beli. Okay, boleh? Okay, last question. Nombor apa? 4 Oh, dah tinggal 10 minit je lagi. Okay, kita cepat-cepat boleh ke? Okay, Miss pergi last question nombor 4. So, nombor 4, dia bagi soalan berkaitan graf. So, dia cakap, a composite rod consists of rod M and rod N have the graph of temperature against distance S. So, ini temperature dia dan ini adalah distance dia. Dan kita tahu dia ada dua rod, rod M dan rod N. Okay, Miss tak reti nak lukis rod, Miss lukis macam ni je tau. So, ini adalah rod M dan ini adalah rod N. Kita tahu initial temperature untuk rod M adalah 100 degree Celsius. Manakala temperature at the joint here is 60 degree Celsius. Dan final temperature untuk rod N adalah 40 degree Celsius. And then kita tahu distance dia. So distance untuk rod M adalah 40 cm dan rod N adalah berapa? 60. Yang aku nak cakap 100. Okay, boleh? Settle. The first question, ini untuk Miss fahamkan korang lah. Korang boleh je baca pada graph sebenarnya. Okay, first question dia cakap calculate the temperature gradient. Nama pun gradient. So dia minta dt over dx. So macam mana nak baca gradient daripada graph? Korang ambil value berapa? So dia akan jadi macam mana? 60 tolak 100 dengan 0.04 tolak 0. So korang akan dapat negatif 100 degree Celsius per meter. Kenapa per meter? Sebab kita dah tukar unit kita ke meter. Okay, ini adalah untuk rod M. Tak pun korang boleh tulis macam ni je. Dia 0.4 lah ya Allah. Oh 40. Okay 0.4. 12. Okay 0.4. Okay next one adalah kita nak cari temperature gradient untuk rod N. So rod N pun sama je lah. So dia akan jadi 40 tolak 60 dan awak akan dapat 1 tolak 0.4. So awak akan dapat negatif 3.33 degree Celsius per meter. Okay, boleh? Senang je. Esok kita boleh ambil chapter 12, Miss rasa. Okay, next one. Next one adalah soalan konsep yang Miss ajar korang semalam. Miss, I don't really understand lah. Miss rasa tak malah tak nak cakap lah. Malas lah. Itu pun ada orang main phone lagi. If you are not interested in my class, bagi tahu, Miss okay je. So, if the cross-sectional area of both rods are the same. So, maksudnya sekarang area dia adalah sama. And temperature at the composite rod ends are maintained. Maksudnya semua benda sama. Maksud dia kalau dia sama, maksud dia rate of heat flow dia adalah sama. DQ dt dia adalah sama.
Okay, dia nak kita cari apa? Dia suruh kita determine which rod has higher thermal conductivity. Okay, korang rasa rod mana? M ke N? Ha? Okay, kita buat sini, kita vote. Siapa rasa M angkat tangan? Siapa rasa N? Siapa tak rasa apa-apa? Okay, so dia tanya which one has higher thermal conductivity. Okay, cerita dia macam ni. Kalau kita nak tahu yang mana ada higher thermal conductivity, okay, Miss tulis equation dia. dq dt equals to negative Ka dt over ds. So apa yang constant? Area dengan rate of heat flow dia sama, betul tak? Jangan kacau. So kita susun balik equation ni dan kita jadikan K sebagai penyebut. The subject. So bila kita susun, kita akan dapat macam ni. Negative A dt dx. Betul tak? Okay, disebabkan E ni constant, Miss ignore dia. So Miss akan dapat K inversely proportional to 1 over dt over ds. So sekarang dia minta apa? Higher thermal conductivity. Betul tak? So kalau K awak tinggi, temperature gradient awak rendah. So kita tengok balik temperature gradient kita So temperature gradient yang mana rendah? Negative 100 ataupun negative 333.33? Negative 100 yang rendah. Very good. Bila negative 100 yang rendah, maksudnya K dia adalah tinggi. Jadi jawapan dia apa? Rod? Tara. Boleh? Okay, sebelum balik, Miss nak korang letak lab report F1T4, F4T4, H3T2, H1T5. Lepas tu seorang tunggu Miss boleh bawa lab report tu pergi kat kereta Miss. Okay, korang faham tak yang Miss explain ni? Siapa tak faham boleh tanya personal. Okay guys, sekejap online. Korang okay? Ada soalan? Okay. Okay guys, that's all from me. Okay, tadi pagi Miss ada hantar soalan objektif tu kan? Tolong try. Itu adalah soalan PSPM. Okay, if you have any question, you can ask your friends or you can ask me. Okay, Miss akan cuba waktu lecture ni Miss boleh buat sekali dengan korang. Kalau esok waktu kelas, maybe Miss akan bagi video, okay? Okay everyone, that's all from me. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Miss. Bye. Bye.